Baik, ketika membentangkan rancangan Malaysia ke-12 di Dewan Rakyat pada September lepas, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata sebuah unit khusus pada peringkat persekutuan dan pejabat daerah akan ditubuhkan untuk membasmi kemiskinan tegar dan juga merapatkan jurang pendapatan. Pandemik COVID-19 yang melanda meningkatkan kadar kemiskinan, menjejaskan pendapatan individu dan isi rumah, seterusnya menghimpit keluarga dalam kemiskinan. Justru unit khusus pada peringkat persekutuan dan juga pejabat daerah ditubuhkan untuk membasmi kemiskinan tegar dan cuba merapatkan jurang pendapatan. Unit ini akan bertanggungjawab menyelaras pangkalan data secara bersepadu serta semua program dan inisiatif yang dilaksanakan kerajaan, sektor korporat dan juga masyarakat sivil atau CSO dengan adanya pegawai yang diberi tugas khusus untuk menguruskan perihal kemiskinan pada peringkat daerah. Perdana Menteri yakin kemiskinan tegar dapat dibasmi menjelang tahun 2025. Sudah tentu isu kemiskinan tegar ini diburukkan lagi dengan masalah jurang pendapatan dan itu perkara pertama yang kita mahu bentangkan dalam Awani 745 malam ini. Seperti biasa, saya berada di touchscreen set Awani 745 untuk kita bentangkan data dan kita lihat data berkenaan dengan jurang pendapatan yang semakin meluas di negara kita. Ini datanya. Kita bercakap berkenaan dengan data yang dibentangkan oleh Bank Negara Malaysia dan juga Jabatan Perangkaan Malaysia. Pendapatan yang dijana oleh negara, berapa banyak daripada pendapatan itu kembali ke poket rakyat? Berapa banyak daripada pendapatan itu milik rakyat? Jawapannya di Malaysia, tak banyak. Hanya 35%. Pendapatan negara dimiliki oleh pekerja kalau kita dasarkan kepada peratusan daripada KDNK negara setiap tahun. Ini kita bandingkan dengan negara-negara yang membangun dan juga maju seperti Amerika Syarikat, United Kingdom, Norway, Korea Selatan dan juga Singapura. Di Amerika Syarikat sebagai contoh, lebih separuh 54% daripada kekayaan yang dijana daripada segi peratusan KDNK kembali ke poket pekerja dan dimiliki oleh pekerja. Angka itu adalah 57% di UK dan lebih dekat dengan kita di Singapura dan juga Korea Selatan 45%. Kekayaan dijana dan dibantu oleh pekerja kembali memanfaatkan pekerja. Di Amerika Syarikat sebagai contoh, lebih separuh daripada KDNK ini yang dijana kembali kepada pekerja. Kalau kita bandingkan pula dalam perbandingan menurut kelas pendapatan, berapa banyak daripada kekayaan yang dijana negara diterima oleh golongan yang memerlukan? B40, kebanyakan M40 dan selebihnya berapa banyak T20. Ini juga data yang dibentangkan oleh Bank Negara Malaysia daripada 2004 sehingga 2019. Sudah tentu T20 berada di kelompok yang paling atas, 47% setakat 2019 daripada pendapatan dikongsi atau dimiliki oleh golongan T20 dengan M40 hanya memiliki kurang 40% daripada pendapatan yang dijana oleh negara. Sudah tentu B40 berada di tangga yang paling bawah, 16%. Kita boleh lihat trend yang agak memberangsangkan sejak 17 tahun yang lepas. Kita lihat perkongsian T20 rata-ratanya semakin mengecil daripada 52% ke 50%, kemudian 49% dan 46% sebelum meningkat sedikit kepada 47%. Pada masa yang sama kita lihat di sini perkongsian kekayaan yang dimiliki oleh M40 dan juga B40 sedikit meningkat berbanding 35% 17 tahun lepas kepada 37% dalam tahun-tahun kebelakangan ini dan begitu juga dengan B40. Perkongsian mereka meningkat sedikit. Tapi walaupun perkongsian pendapatan M40 dan B40 ini meningkat sedikit, masalahnya terlampau sedikit dalam tempoh yang begitu panjang. Hanya sekitar 1 ke 2% dalam tempoh 17 tahun. Manakala yang kaya kekal memegang kira-kira setengah daripada kekayaan negara. Dan ingat, setengah. Tapi bilangan mereka jauh lebih kecil berbanding M40 dan B40. Ini dan banyak lagi kita akan kongsikan selepas ini. Selain kupasan ini, Ehsan Yahya ada laporan. Jangan pilih kontraktor kerana dilobi selepas jam 8 malam nanti. Tapi sebelum tu Luqman, daripada data yang mungkin Luqman kongsikan tadi, ada perkara bagaimana untuk kita faham sebenarnya dan juga memahami data ini daripada segi gaji sebenar golongan M40 ataupun B40 berbanding dengan T20 ini Luqman. Saya suka Ehsan sudah sebut berkenaan dengan itu kerana data ini Ehsan mungkin agak teknikal dan ekonomik untuk kita hadam secara holistik. Daripada segi pendapatan sebenar, gaji sebenar, apa beza dan apa jurangnya sejak 10 ataupun 15 tahun lepas? Ini juga dikongsi oleh Bank Negara Malaysia
dan Jabatan Perangkaan Malaysia untuk kita mudah fahami. Daripada segi gaji bulanan, iaitu pendapatan isi rumah min bulanan adalah istilah teknikalnya, bagaimanakah jurang pendapatan antara yang miskin dan pertengahan dan kaya ini sudah semakin meluas. Saya rasa graf ini menceritakan dengan sendiri tanpa saya perlu explain ataupun menjelaskan dengan lebih lanjut. Sejak tahun 1970 kita lihat jurang antara M40 dan B40 dan T20 di sini sangat kecil. Ia juga agak kecil sekitar tahun 80-an sehinggalah tahun 90-an dia membesar. Tapi sekarang ini 2019 jurang ini sudah sebesar ini. Pendapatan isi rumah min bulanan bagi golongan T20 adalah RM18,506 sebulan. M40 golongan yang kedua jauh ketinggalan, kurang separuh, RM7,348 dan B40 RM3,152. Kita bandingkan dengan purata Malaysia juga kurang RM8,000, RM7,901. Jadi kebimbangannya berada di sini. Apabila kita memajukan negara, kita perlu memastikan kemajuan itu dikecapi dan seimbang antara semua pihak. Apa yang kita saksikan setakat ini sejak tahun 70-an sehinggalah 2 tahun lepas adalah jurang ini semakin besar dan semakin besar dan semakin besar. Dan trend semasa menunjukkan trend ini mungkin tidak akan dihentikan dalam tempoh terdekat ini. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Penyelesaian jangka pendek ataupun jangka panjang. Adakah kita perlu meningkatkan cukai bagi golongan T20? Adakah kita perlu mungkin meletakkan had antara gaji maksimum ataupun jurang maksimum gaji kepimpinan atasan di sektor swasta berbanding dengan gaji pekerja peringkat bawahan. Ada setengah syarikat swasta gaji CEO sebagai contoh 300 kali ganda gaji pekerja biasa dalam syarikat itu. Itu semua kita akan bincangkan. Kita bukan saja menyatakan masalah, kita akan bincangkan apa yang kerajaan boleh lakukan, apa juga sektor swasta boleh lakukan. Perinciannya dalam agenda Awani malam ini. Selepas 7.45, jam 8.30 malam.